kepada Gary. So seperti yang dah Syamilo katakan, Gary punya Fanny sangat-sangat menyeramkan. Jadi kenapa nak lepaskan kalau boleh saja di ban keluar dan Team Hak, sebabkan mereka adalah second pick. Mereka ban keluar kerana mereka tahu apa yang Valentina ini boleh lakukan, apakah potensi apabila Valentina ini dilepaskan. Sangat sukar untuk membiarkan Valentina ini dilepaskan sebab mereka sendiri pun guna Valentina dengan sangat baik sebentar tadi. Jadi mereka kata, alright, kalau kami boleh gunakan yang baik, Suhas Esports pun mungkin ada hero atau mungkin ada player yang boleh bermain hero tersebut juga, keluarkan sahaja. Dan untuk pasukan Team Hak, mereka akan keluarkan Natalia seperti band yang sama apa yang mereka akan rancangkan di game yang pertama. Ya, benar sekali. Dan Indie dan Natalia telah dibawa keluar untuk Team Hak. Pasukan mereka perlu untuk membuat sesuatu strategi yang baru, terutamanya untuk pasukan Suhas Esports, sebab ini adalah nyawa yang terakhir bagi mereka mendapatkan kemenangan mengheret Team Hak untuk ke perlawanan yang ketiga. Beanspoke dipertanggungjawabkan untuk mengeluarkan hero yang ketiga. Masih lagi banyak hero terbuka, mungkin Akai dapat dikeluarkan, mungkin Nana dapat untuk diberikan respect ban dekat sini, tetapi Link yang menjadi pilihan pasukan Suhas Esports untuk dibawa keluar. Respect ban dilakukan, tetapi bukan terhadap Nana tetapi terhadap Link. Sebagai respect kepada Gary, lihat apa yang Gary mampu lakukan. Ya, KDA beliau tidaklah begitu merasakan, tidaklah begitu cantik, tetapi lihat apa yang Gary lakukan. Fokus kepada objektif, fokus kepada turret dan juga jungle-jungle yang ada, turtle dan juga lot yang didapatkan oleh beliau. Dan ban yang terakhir sekarang ini, Team Hak, Julian masih terbuka. Adakah mereka akan mengeluarkan Julian ini ataupun membiarkan sahaja Suhas Esports untuk mengambil hero tersebut? Kerana kita dah lihat game yang pertama, Team Hak mampu untuk mempertahankan ataupun mampu untuk melawan Julian ini. Ya, betul tu. Yang mana 1-1 akan dikeluarkan. Julian masih lagi boleh digunakan terlebih dahulu. Julian masih lagi terbuka untuk digunakan oleh pasukan Suhas Esports. Sebab tadi Razin bermain hero tersebut dengan sangat baik. Boleh saja diletakkan dekat bahagian jungle sekali lagi, tapi mereka akan fokuskan kepada pemilihan Tamus terlebih dahulu selaku first pick mereka. Satu pemilihan yang menjadi persoalan bagi saya sendiri, sebab kalau kita perhatikan banyak lagi hero yang boleh diambil, terutamanya seperti Julian, seperti apa yang dikatakan oleh Syamilo. Razif bermainkan dengan cukup bagus, cumanya tiada timing yang cukup tepat yang dibuka kepada beliau untuk mendapatkan objektif dan juga memenangi sebuah pertempuran. Dilihatkan untuk Team Hak ketika ini masih lagi terbuka banyak hero, mungkin Nana sekali lagi akan dibawa masuk. Julian juga terbuka untuk pasukan Team Hak ambil semula, ataupun penggunaan Beatrice akan diutamakan untuk Panda. Ya, mungkin Beatrix akan diutamakan terlebih dahulu, ya, seperti yang Mars katakan. Beatrix telah pun dipilih dan Julian sebagai pick yang kedua untuk mereka. Kalau dah terlepas kepada mereka, kenapa nak bagi balik kepada Suhas Esports? Ambil sahaja. Hero ini mempunyai mobility yang tinggi, damage juga sangat-sangat tinggi. Sebagai balasan, Suhas Esports, Yif dan juga Akai dipilih untuk game yang kedua. Saya suka pemilihan untuk pasukan Suhas Esports di mana mereka dapatkan hero-hero yang memfokuskan kepada comfort pick mereka sendiri. Yif dan juga Akai, begitu juga Tamus untuk Siti Norsana dan juga Team Hak. Saya nampak tadi macam mereka nak tekan Nana. Kalau mereka dapatkan sekali lagi, itu sebenarnya counter yang baik juga kepada Yip. Ketika mana Molina Blitz digunakan, Akai bukan? Akai pun boleh. Molina Spush boleh untuk deform balik Akai. Ya? Jadi batalkan dia punya maafkan saya, heavy spin. Itu boleh jadi satu counter yang cukup baik untuk pasukan Hak mengambil Nana sebagai hero pick yang ketiga, mengelakkan diri daripada pasukan Suhas Esports mengeluarkan hero tersebut daripada line up. Dan itu dia Digi yang akan diutamakan. Satu counter yang cukup baik untuk pasukan daripada Team Hak. Kalau kita lihat sekarang ini, Digi dah pun diambil sebagai counter kepada Akai tersebut. Dan ingat, Esmeralda masih lagi tidak dipilih sekarang ini sebab boleh sahaja dijadikan orang kata counter kepada Yif. Yif buka dia manipulation. Adanya Esmeralda boleh falling stammun ke kawasan belakang. Saya nampak apa yang dituliskan oleh Gary sebentar tadi. Nak diamond. Dia macam take note macam hint kan. Hint. Jadi untuk Team Hak sekarang ini boleh saja keluarkan hero. Tapi mereka fokuskan kepada marksman sekali lagi, Brody yang dikeluarkan kerana dah first game tadi dah menang laning phase terhadap goal lane. Kenapa perlu ubah? Kenapa kena biarkan keluar ataupun melepaskan Brody ini diberikan kepada Suhas?
Yep, dan lagi satu, Brody merupakan antara hero yang sering digunakan oleh Abumon. Jadi terus saja keluarkan hero tersebut. Dari pasukan Suhas Esport, mereka boleh keluarkan hero terlebih dahulu sebab hero Gary masih lagi belum ada. Kalau mereka menjangkakan yang Julian yang akan bermain dekat bahagian jungler, mereka boleh fokus dekat bahagian EXP lane, di mana kalau kita nampak yang Esmeralda masih lagi terbuka terlebih dahulu. Begitu juga dengan Pakito yang sering juga digunakan. Masha pun masih lagi terbuka sebenarnya. Tapi Benedetta menjadi kunci pertama ataupun titik pengeluaran untuk pasukan Suhas Esport. Ya, pengeluaran yang keempat untuk Suhas Esport, dan kali ini Lola dipertanggungjawabkan untuk mengeluarkan hero yang terakhir. Ketinggalan masih belum ada, bukan jungle tetapi mungkin Roma dan juga ESP dah ada untuk pasukan Suhas Esport. Suhas ke? Okay. Suhas Esport, ya. Dan dari pengeluaran ini mungkin boleh fokuskan kepada Roma dan juga goal laner. Popol Kupa adalah satu hero yang cukup baik sebab kali ini marksman dah tak banyak tau. Jadi kalau dikecilkan lagi hero pool yang ada pada Abumon, ini akan menyulitkan lagi keadaan Abumon sebenarnya. Dan juga Popol dan Kupa akan dibawa keluar sebagai hero yang terakhir untuk Team Hak. Dan untuk Suhas Esport sekarang ini, lihat masih lagi tiada, mungkin EXP laner boleh di-ban keluar. Khalid boleh di-ban keluar sekarang ini. Esmeralda, tapi Esmeralda dah ada Tamos, jadi sangat mudah untuk di-counterkan ataupun untuk melawan dengan Esmeralda tersebut. Tetapi jika masih ingin menggunakan Esmeralda di Team Hak, tetapi Balmond yang di-ban keluar, sebab kita tahu adanya damage berterusan daripada Balmond itu mampu sahaja untuk mengacau Siti Nursana yang menggunakan Tamos ini. Yep, kemungkinan besar mereka dah buat mereka punya study draft yang dikeluarkan oleh pasukan Team Hak ini. Mungkin ingin menggunakan Balmond, dia mereka keluarkan sahaja hero tersebut. Satu-satu Balmond suka sebenarnya nak cari dekat bahagian backline, tetapi disebabkan dengan adanya Cyclone Sweep mampu untuk memberikan continuous damage yang berbahaya. Tadi pasukan Hak perlu mengambil satu hero terlebih dahulu. Sepertinya kalau mereka nak kunci Esmeralda, tidak ada sebarang masalah ketika ini dan menyimpan mereka punya jungler dekat bahagian terakhir ataupun mid laner mereka dekat fasa-fasa yang terakhir. Ya, benar sekali. Gary akan dipertanggungjawabkan untuk mengambil hero yang seterusnya. Mungkin Nana, mungkin hero lain yang akan diutamakan. Tapi kalau kita perhatikan, hero yang seterusnya adalah Pakito yang akan diletakkan sebagai jungler ataupun di bahagian ESP di sini. Macam jungler. Jadi Min akan di bahagian tengah. Sebab kena ingat Julian boleh main kat ESP juga. Betul juga. Jadi inilah dia hero yang seterusnya dia diambil oleh pasukan Hak, dan dua hero terakhir untuk Suhas Esport. Masih lagi boleh untuk menggunakan Grok sekiranya mahu untuk melarikan diri daripada reverse time yang dikeluarkan oleh Digi. Jadi penggunaan Grok tiada Nana untuk di pasukan Team Hak. Jadi ini mungkin satu perkara yang baik untuk pasukan Suhas Esport menggunakan Grok dalam keadaan yang cukup cemerlang. Tapi ya, Fariza? sebab saya nampak Suhas Esport sekarang ni tak banyak marksman yang boleh diletakkan di kawasan goal laner. Jadi apakah yang menjadi pilihan? Adanya Clean masih terbuka, Cloud masih terbuka. Ya, seperti yang Syed Milo katakan, Cloud dipilih dan juga Rafaela akan ditugaskan sebagai Roma untuk Suhas Esport. Rafaela bermain dekat bahagian Roma, jungler, Akai, ESP, Tamos. Alright, jadi kita akan saksikan untuk Team Hak punya pemilihan hero yang terakhir akan menjawab di manakah kedudukan Julian ini. Adakah pemilihan terakhir mereka akan fokus kepada mid lane yang kita tahu Nana masih lagi berbahaya, boleh saja didapatkan oleh pasukan mereka. Kalau mereka nak fokus kepada high ground, sepertinya Cecilian boleh didapatkan oleh mereka ketika ini. Dan damage di bahagian lagi. Ya, benar sekali. Itu yang akan terletaknya kepada keputusan yang bakal dibuat oleh Paps dan juga ahli pasukan Team Hak sekarang ini. Lola yang bakal mengambil hero yang terakhir kali ini, iaitu Cho. Cho yang akan bermain di bahagian mid lane. Yep, mid lane Julian. Bukan, di bahagian ESP lane. Iya. Cho Roma? Cho Roma tapi ada Digi. Digi mid lane. Digi mid lane. Tak. Julian support. Julian mid lane. Keliru yang Nampak dia dah berselirat kat situ. Mungkin Julian mid lane, Pakito sebagai jungler dan juga Chow sebagai EXP laner. Tetapi kedua-dua pasukan telah pun menyiapkan pemilihan hero mereka. Fasa drafting telah pun selesai untuk kedua-dua pasukan mencari mata yang seterusnya untuk Team Hak, manakala Suhas Esport mencari mata yang pertama, mata penyamaan. Ya, ayo kita berikan sorakan kepada kedua-dua pasukan. Di mana peminat pasukan Team Hak, mana peminat pasukan Suhas Esport. Ayolah kita semarakkan lagi suara untuk memberikan sokongan yang cukup penuh, cukup padu untuk kedua-dua pasukan.
mencari mata yang seterusnya. Tanpa melengahkan waktu lagi, ayo kita masuk ke dalam Land of Dawn untuk menyaksikan perlawanan di antara Team Hak menentang Suhas Esports. Mampu ataupun tidak pasukan Team Hak menamatkan series ini dengan 2-0 ataupun pasukan Suhas Esports akan bangkit dan membawa kita ke dalam game yang ketiga. Yap, game penentuan sekarang ini untuk kedua-dua pasukan. Adakah Team Hak mendapatkan mata penuh 3 mata ataupun Suhas Esports berjaya mendapatkan 1 mata penyamaan di game yang kedua sekarang ini, dan telah pun terjawab. Gary akan diletakkan menggunakan Pakito sebagai jungler dan support ataupun roamer akan Lola manakala Min. Kan saya dah cakap. Peningan. Okey. Ya, Flexibility. Yes. Flexibility yang ada dalam pasukan Team Hak mengganggu sedikit pasukan Suhas Esports buat masa ini, tapi Gary akan meneruskan farming terlebih dahulu walaupun diganggu sedikit dengan adanya Rafaela daripada Yves. Combo slow yang sangat mengerikan dekat bahagian tengah, Fariza. Saya rasa saya dah faham dah. Awak faham apa? Saya faham di mana roamer adalah Min menggunakan Digi, support adalah Chow yang digunakan oleh Lola. Di kawasan mid lane, kita dah lama sebenarnya tak nampak support Chow ni. Tapi tak mustahil boleh digunakan. Lihat menggunakan Conquersive Blast, satu emblem tank yang ada sekarang ini, memberikan damage sedikit kepada yang berada berhampiran dengan beliau. Di mana untuk kedua-dua pasukan Suhas Esports dan juga Team Hak pandai menggunakan weapon master. Lagi lama game ini berterusan, lagi banyak item yang ada di tangan beliau, makin sakit Beatrix ini. Tapi tak dilupakan Abumon, adanya Cloud dengan menggunakan Everrise sangat cepat untuk mendapatkan item beliau. Cepat untuk mendapatkan gold dan diberikan peneman pula. Ada peneman beliau daripada Vinsmoke kalau menggunakan Rafaela, tapi lebih berbahaya lagi dengan adanya Panda. Begitu juga dengan Min, Digi dan Beatrix. Saya nampak dekat game match yang pertama sebenarnya tadi sangat berbahaya, tapi Abumon ketika ini akan diberikan sedikit gangguan terlebih dahulu. Gary datang cuba untuk mendapatkan Abumon yang terperangkap dekat bahagian turret ketika ini. Gary dekat bahagian belakang, Min dengan Man. Min dan juga Gary sebenarnya masuk ke dalam, menyebabkan dia terus saja terkorban oksigen, memberikan flanking, mendapatkan Gary iaitu daripada Vinsmoke sebentar tadi. Gary terlampau ke hadapan sebentar tadi, tak mampu untuk back off, tak mampu untuk pulang, terpaksa dikorbankan sebagai kill penyamaan di tangan Suhas Esports. 1 berbalas dengan 1 sekarang ini, tetapi di kawasan bawah pertempuran kecil sedikit, kemenangan sedikit di tangan Man, berjaya mendapatkan Golden Crab yang ada di kawasan jungle. Dan untuk Siti Nursana, sustainability yang sangat-sangat tinggi. Lebih-lebih lagi jika adanya ultimate beliau counteran Inferno, buka sahaja plus adanya damage, mampu saja berlawan dengan Man. Tapi tak dilupakan mobility yang tinggi di tangan Man, damage juga ada di tangan beliau, mampu untuk mengganggu Siti Nursana ini. Manakala rotasi di kawasan atas telah pun dilakukan, 3 bertemu dengan 2. Tetapi mereka cakap clearkan sahaja minion, jangan melakukan sebarang pertempuran terlebih dahulu, di mana turtle yang pertama telah pun didapatkan oleh Suhas Esports. Turtle pertama jadi untuk dikunci oleh mereka. Kill juga 1 belas 1. Razin masih lagi belum ada KDA untuk beliau. Tapi Gary 1 assist dan juga 1 kematian, tapi tidak merencatkan farming. Bagi pasukan Suhas Esports, mereka akan terus bergerak dekat arah gold lane, di mana mereka tahu itulah titik perlu mereka jatuhkan terlebih dahulu, jatuhkan Panda dan kemudian memberikan tekanan di bahagian mid lane. Tetapi pasukan Suhas Esports nampak yang mereka akan bergerak agresif sedikit dekat bahagian bawah. Man akan berikan juga 1 sepakan kali ini. Lola dalam sekelip mata, oksigen dahlah kena sepak, kena tumbuk dan terus saja dikorbankan. Terus saja dikorbankan, 2 bertemu dengan 1 sebentar saja tadi. Blazing Duel yang dibuka hanya untuk clearkan saja minion, tetapi lihat gold plating di minit keempat. Sebenarnya di minit ketiga tadi dah pun hilang kesemuanya. Di minit keempat, 1 tower telah pun didapatkan oleh Panda. Sangat-sangat nakal dengan penggunaan sniper di tangan beliau. Turtle sekarang ini cuba untuk dijadikan fokus. Turtle diberikan fokus terlebih dahulu. Razin akan mendapatkannya. Siti Nursana terkena sedikit daripada Gary terlebih dahulu. Lola terlalu ke hadapan. Time journey yang agak sedikit terlewat. Razin menjadi untuk mendapatkan Lola sebentar tadi. Siti Nursana yang sangat-sangat rendah, jadi dia akan pulang
terlebih dahulu. Jangan ambil sebarang risiko untuk bergerak agresif. Tapi lihat di mana kedudukan MAN. Cuba untuk memberikan tekanan kembali kepada pasukan Suhas Esports. Tapi tidak boleh terlalu terburu-buru. Perlu kembali tenang dan pulang melakukan ataupun mengambil laningnya kembali. Kerana pasukan Suhas Esports, kalau dia boleh ganggu kembali pasukan Hak, agak sikit sukar kepada mereka untuk bergerak. Yep, di minit ke-5 sekarang ini 2 berbalas 2, tetapi 2 tetap telah pun didapatkan oleh Suhas Esports dan gol lead sedikit saja dimenangi oleh mereka. Dan lihat itemization di mana cloud yang digunakan oleh Abumon telah pun menyiapkan Demon Hunter Sword item yang pertama. Jadi sangat-sangat menguntungkan dengan adanya penggunaan Everrise tersebut, memberikan gol lebih sedikit di tangan beliau. Tetapi tak dilupakan juga Panda. Lihat Blade of Despair, salah satu item yang boleh dikatakan agak mahal, paling mahal dalam game Mobile Legends, telah pun disiapkan oleh beliau. Dan disebabkan itulah damage yang dikeluarkan sangat-sangat tinggi. Yang menjadi mangsa seterusnya adalah turret di kawasan bawah. 2 telah pun jatuh di tangan tim Hak. Tetapi lihat pertukaran di kawasan atas telah pun dilakukan oleh pasukan Suhas Esports. Gerakan cermin yang dilakukan oleh mereka mendapatkan turret dekat bahagian atas. Tapi Abumon battle mirror image yang ingin digunakan oleh beliau. Tapi lihat kena Panda flicker ke hadapan, cuba untuk dapatkan Abumon. Walau bagaimanapun Abumon masih lagi terselamat. Smoke cuba untuk mengejar begitu Razin. Tapi adanya time journey untuk digunakan. Abumon terus sahaja terkorban. Panda mendapatkan V-Smoke, Razin mendapatkan Panda. Tapi Razin dah tak ada skill untuk melarikan diri. Gary flanking di berarah belakang mendapatkan oksigen dan terus saja dikorbankan ketika ini. Dengan adanya enhanced change, tapi Razin mampu untuk melepaskan diri dalam situasi yang berbahaya. Sekali lagi pada awal game nampak pasukan tim Hak jauh berbeza. Yap, objektiviti sekarang ini berbeza untuk kedua-dua pasukan, di mana Suhas Esports fokus kepada turtle, manakala tim Hak lebih fokus untuk menjatuhkan turret satu demi satu. Lihat 3 turret berbalas 1 sekarang ini. Gol lebih berpihak di tangan tim Hak, di mana turtle yang seterusnya telah pun dimulakan, hampir saja dijatuhkan. Tetapi Siti Nursana cuba untuk dijadikan mangsa. Lola perlu pulang semula. Mereka, disiplin yang ditunjukkan oleh mereka dapat terbalik. Tapi Gary datang di berarah tepi. Sepakan terlebih dahulu kepada Lola. Daripada Lola sebenarnya cuba untuk mendapatkan beberapa orang pemain pasukan Suhas. Min akan dikorbankan terlebih dahulu. Dah Berki diberikan kepada Oxygen. Man mungkin akan menjadi nasib yang sama. Killing spree diberikan kepada Razin, meninggalkan Panda sahaja untuk berada di bahagian tengah. Team fight yang dimulakan oleh pasukan Tim Hak tetapi diakhiri dengan kemenangan oleh pasukan Suhas Esports. 4 berbalas 1 kill sebentar sahaja tadi. Lihat damage yang dikeluarkan oleh Panda hampir mencecah 6,000. Panda perlu berhati-hati, tapi adanya Min cuba untuk menyelamatkan dan berjaya mempertahankan turret di kawasan tengah. Lihat Razin 3-0 sekarang ini. KDA beliau Abumon hampir mengejar goal ranking untuk mengejar Panda untuk mendapatkan item beliau. Wind of Nature telah pun disiapkan oleh beliau. Jika diganggu ataupun dikejar oleh Gary maupun terpaksa berhadapan dengan Panda, ada satu benteng pertahanan yang mampu untuk menyelamatkan beliau seketika. Fokus diberikan di kawasan mid sekarang ini. Lihat Man sangat-sangat fokus kepada objektif, tak kisah walaupun ada Siti Nursana dan satu lagi turret dijadikan mangsa di kawasan atas. Saya suka apa yang dilakukan oleh pasukan Suhas Esports. Mereka tahu yang objektif utama untuk pasukan Tim Hak adalah mendapatkan target. Jadi mereka tidak terlalu terburu-buru untuk melakukan rotasi. Mereka juga akan melakukan perkara yang sama. Mereka akan dapatkan turret yang berlainan. Mereka akan bergerak kepada arah mid lane ketika ini. Walau bagaimanapun V-Smoke akan dicari terlebih dahulu. Oli Baptism telah pun dilepaskan, tapi turret dekat bahagian tengah menjadi mangsanya. Razin melakukan heavy spin, tapi dengan adanya time journey untuk digunakan bagi melarikan diri, Panda akan diberikan satu target terlebih dahulu. Tapi Gary, tumbukan yang berbisa menyebabkan kill tersebut berjaya untuk didapatkan. Lola terperangkap dengan adanya real world manipulation, tetapi tembakan daripada Panda sedikit sahaja tersasar. Sedikit saja tersasar daripada mangsa daripada Siti Nursana. Hampir-hampir dijatuhkan. Kalau terkena bullet itu, berkemungkinan besar akan terkorban di situ. Tetapi lihat saja itemization di mana Panda telah pun menyiapkan Blade of Despair. Malefic telah pun ada di tangan beliau. Tak heranlah kalau satu bullet yang dikeluarkan daripada beliau sangat menyakitkan, terasa sampai ke tulang. Tapi lihat daripada Man sendiri, adanya Genius One, adanya juga damage yang boleh dikatakan sangat-sangat besar. Tak perlu pun orang kata memulakan team fight atau apa-apa, cuma memberikan damage yang ada dengan adanya enhance sword. Dan boleh dikatakan chain daripada Man
selalu mengganggu Abumon dan juga Oxygen. Tapi begitu juga dengan Razin yang sebentar tadi mungkin akan ditangkap. Lola tidak akan ada sebarang The Way of Dragon yang akan digunakan. Pasukan Suhas Esport mereka bermain dengan sangat-sangat pasif buat masa ini. Walaupun kill sama, objektif dimenangi oleh pasukan Suhas Esport, tetapi dominasi lane daripada pasukan Team Hawk jauh lebih baik. Time Journey telah pun digunakan. Akai dah tak ada heavy spin. Begitu juga dengan Abumon dah tak ada Blazing Duet untuk digunakan. Tetapi lihat, Suhas Esport cuba untuk mengambil lot tersebut, memancing keluar Team Hawk. Di manakah mereka berada? Razin perlu berhati-hati sekarang ini. Real manipulation yang baik, tapi Gary mendapatkan Siti Nursana dekat bahagian atas. Man menerima nasib yang sama. Gary datang tepat pada waktunya. Lihatlah bagaimana Wind of Nature digunakan agak sedikit awal daripada Abumon. Gary akan terus mengejar, tetapi fokus pasukan Hawk adalah cuba untuk mendapatkan lot tersebut. Walau bagaimanapun akan di-reset kembali kerana semuanya nyawa sangat-sangat rendah. Ya, sayang sekali kerana Razin telah pun terkorban tiadanya retribution di tangan Suhas Esport, tetapi memandangkan Team Hawk kekurangan HP, kekurangan nyawa, terpaksa untuk membiarkan dahulu lot tersebut balik semula ke base recall untuk mengembalikan nyawa mereka. Lihat damage the ranking Gary, 32,000 damage yang dikeluarkan oleh beliau, diikuti dengan Man dan tak dilupakan Min sebagai Roma menggunakan Digi, tetapi damage yang dikeluarkan adalah di tempat yang ketiga. Damage sangat menyakitkan time bomb yang ada di tangan beliau, sebab kita tahu skill set daripada Digi ni taklah banyak yang memberikan damage kecuali time bomb. Makna 23,000 itu datang daripada time bomb sahaja yang terkena kepada pasukan Suhas Esport. Dan sekarang ini fokus ke kawasan tengah. Lola cuba untuk mencari siapa sahaja di pasukan Suhas Esport, tak kisahlah tank ke Roma ke, yang penting berjaya untuk kick mana-mana player daripada Suhas Esport. Ada sahaja backup damage yang akan diberikan oleh pasukan beliau. Kena ingat di mana Min menggunakan Digi selaku mage, tapi Razin nyawa yang sangat-sangat rendah, burst damage yang tinggi dikeluarkan oleh Team Hawk. Sebab tadi terkejut melihatkan nyawa Razin diturunkan dengan begitu pantas. Ini membuka ruang kepada pasukan Team Hawk untuk mendapatkan lot tersebut. Time Journey telah pun dilepaskan. Panda dalam sekelip mata menjatuhkan lot yang pertama. Min dengan adanya Digi selaku mage punya emblem, bermakna dia fokus kepada damage sikit. Bila dia fokuskan kepada damage sikit dan dia baru mati sekali, dan scaling daripada alam bom yang menyebabkan damage dikeluarkan oleh beliau jauh lebih besar kalau dibandingkan dengan Oxygen. Manakala Oxygen perlu memfokuskan kepada dia ada real manipulation, baru dia boleh buatkan setup. Tapi dengan adanya Digi, dia tarik siapa-siapa pun, stack yang dia ada daripada alam bom boleh terkena. Tapi AI Printing Prediction kita nampak yang mana Team Hawk 60% dan kali ini 40% untuk pasukan Suhas Esport, menunjukkan bahawa AI pun kata yang 40% kali ini pasukan Suhas Esport boleh mendapatkan comeback kembali melalui setup-setup mereka. Tetapi lot telah pun ada di kawasan bawah, fokus diberikan di kawasan atas sekarang ini oleh Team Hawk, tetapi pertahanan yang ditunjukkan oleh Suhas Esport tidak berjaya untuk memberikan peluang Team Hawk untuk maju ke hadapan. Dia manipulation yang dihamparkan menghalau keluar sahaja Team Hawk sekarang ini. Razin dah tak ada cara untuk melarikan diri. Satu sepakan flicker dan Jack Kundo. Siti Nursana akan ditangkap, dia akan dikorbankan. Turret inhibitor di bahagian bawah telah pun ditumbangkan. Begitu juga di bahagian atas terlebih dahulu. Min mungkin akan menerima nasib yang sama, tapi tidak kerana V-Smoke yang nyawa yang sangat-sangat rendah boleh saja ditumbangkan terlebih dahulu. Pasukan Hawk perlu berundur kerana pasukan Suhas Esport mereka akan bergerak ke hadapan kembali, tapi tembakan tidak akan terkena kepada sesiapa. Pasukan Hawk tidak boleh lakukan kesilapan yang seperti mana mereka lakukan di game yang pertama. Tetapi lihat Blade Armor sebentar tadi telah pun disiapkan oleh Siti Nursana saat terhadap V-Smoke akan terus saja ditumbangkan. Abumon tidak boleh terlalu bergerak ke hadapan, kalau tak dia akan menjadi mangsa yang kedua, Fariza. Di mana satu kill telah pun didapatkan penambahan kepada total kill mereka, 13 kill sekarang ini. Lihat Panda telah pun ada Wind of Nature, ada Hunter Strike juga di situ, mampu untuk mengeluarkan damage penetration dan mampu untuk menyelamatkan diri sedikit dengan adanya Wind of Nature. Jikalau adanya Blazing Dot yang dibuka oleh Abumon sekarang ini. Lihat damage the ranking, Min yang pertama memegang tangga yang pertama, mengeluarkan damage yang paling tinggi, mengalahkan Panda, mengalahkan Gary sebagai jungler dan juga sebagai goal laner untuk Team Hawk.
Satu damage yang besar dikeluarkan oleh Min sebentar tadi. 0110 KDA beliau. Tapi Razin dia kat semak yang dimana dia tahu Gary berada dalam semak tersebut, cuba untuk melakukan setup terlebih dahulu, tapi Gary juga memainkan peranan yang penting, memberikan tekanan kepada pasukan Suhas Esports di saat Lord hampir tiba dalam masa 10 saat. Siapa saja yang melakukan kesilapan, itu akan menjadi kesilapan yang besar. Kalau pasukan Suhas Esports rata kat sini, itu adalah satu situasi yang sangat-sangat buruk untuk mereka. Ya, di mana ketiga-tiga inhibitor turret telah pun dijatuhkan dari tangan Suhas Esports. Mereka perlu lebih berhati-hati dan nak tak nak mereka perlu konteskan lot ini kerana sangat berbahaya. Jika Team Hulk berjaya mendapatkan lot ini, berkemungkinan besar itu adalah push yang terakhir yang boleh dilakukan oleh mereka. Dan lihat Razin dah suku nyawa beliau, adakah mampu untuk masuk? Lola, flicker terpaksa digunakan untuk melarikan diri terlebih dahulu. Lord akan berjaya untuk dapatkan oleh pasukan Hulk. Walau bagaimanapun, ini adalah peluang kepada pasukan Suhas Esports untuk melakukan pertahanan mereka dengan adanya high ground daripada Yves sendiri. Mampu ataupun tidak mereka melakukan perkara tersebut. Lot telah tiba dekat bahagian tengah. Ya, Lot telah pun tiba di kawasan tengah sekarang ini. Pertahanan yang sebaik mungkin, yang terbaik perlu dilakukan oleh Suhas Esports kerana perlu diingat tinggal Crystal saja yang menjadi tumpuan Team Hulk sekarang ini. Perlu mencari di manakah lubang ataupun perlu mencari di manakah kedudukan Panda sebelum Panda masuk ke dalam team fight. Tetapi lihat Razin cuba untuk melakukan Satu damage yang besar telah pun dikeluarkan. Real Manipulation juga telah pun dibentangkan terlebih dahulu. Tapi lihatlah bagaimana pasukan Team Hulk tidak masuk ke dalam perangkap mereka. Mereka akan membawa minion yang baru telah pun tiba terlebih dahulu. Siti Nursana akan diberikan target. Buat masa ini damage yang besar telah pun dikeluarkan. Time Journey telah pun diaktifkan menghalang Razin daripada terus masuk. Tapi Heavy Spin masih lagi ada untuk digunakan terlebih dahulu. Walau bagaimanapun, lihatlah bagaimana fokus kepada Crystal. Tapi perkara tersebut tidak akan berlaku kerana Abumon akan menjatuhkan Min ketika ini. Sekali lagi pertahanan yang baik daripada pasukan Suhas Esports. Ya, walaupun mereka dah pun kehilangan ketiga-tiga inhibitor turret, tetapi mereka masih lagi mampu untuk bertahan dan at the same time membunuh Min dalam pertempuran sebentar sahaja tadi. 5 berbalas 4 sekarang ini. Lihat Suhas Esports semakin lama semakin berani ke hadapan, cuba untuk mencari mangsa. Dewa Manipulation. Dewa Manipulation telah pun diaktifkan, tapi Lola berjaya untuk memberhentikan pergerakan tersebut. Man menjadi mangsanya di mana Man akan dikorbankan dan pasukan Suhas Esports deja vu seperti game yang pertama. Sedikit demi sedikit mereka menghukum pasukan Hulk. Yap, lihat saja perbezaan gol sekarang ini di minit ke-17, kill 12 berbalas 13, di mana Team Hulk ke hadapan sedikit 1200 gol, tapi masih lagi boleh dikejar sedikit demi sedikit oleh Suhas Esports. Tidak ingin ketinggalan jauh walaupun turret 4 berbalas 9 sekarang ini. Masih ada lagi 5 turret yang perlu dijatuhkan oleh Suhas Esports, manakala Team Hulk hanya tinggal Crystal saja yang perlu dijadikan tumpuan, di mana Lot yang seterusnya, lot yang ketiga akan muncul dalam masa 30 saat saja lagi. Boleh dikatakan lot penentuan untuk kedua-dua pasukan. Kalau Suhas Esports berjaya mendapatkan lot ini, berkemungkinan mereka berjaya menterbalikkan keadaan Gary. Tapi Gary akan ditangkap. Datangnya 3 pemain dari pasukan Suhas Esports untuk memberikan tekanan kepada beliau di saat lot dalam berapa belas saat saja lagi untuk dihidupkan terlebih dahulu Heavy Spin. Walau bagaimanapun Razin menerima nasib yang sama. Oksigen juga akan menjadi mangsa. 2 pemain pasukan Suhas Esports telah pun dikorbankan, tapi Lola akan ditangkap. Siti Nursana berjaya untuk mendapatkan beliau, tapi dengan adanya immortality perkara tersebut tidak akan berlaku. Dan satu tembakan sniper yang baik daripada Panda mendapatkan kill yang kedua untuk pasukan Team Hulk. Adakah mereka akan terus melakukan pushing terlebih dahulu ketika ini? Panda selalu ke hadapan dengan adanya Wind of Nature. Abumon terperangkap ketika ini. Shutdown Smoke akan menerima nasib yang sama. Dan lihat bagaimana Team Hulk, mereka akan cuba untuk melakukan pushing terlebih dahulu, meninggalkan Oksigen untuk mendapatkan kill. Ketika ini Panda masuk ke hadapan, Oksigen akan dikorbankan. Dia ada Immortal, dia tak kisah. Mereka cuba untuk mendapatkan Crystal yang kedua. Time Journey diaktifkan, Crystal ditumbangkan. Team Hulk kemenangan mutlak, kemenangan bersih, 2 berbalas 0. 3 mata penuh di tangan mereka di hari kedua, di mana mereka menunjukkan gameplay yang sangat-sangat baik. Pertempuran yang ditunjukkan sangat-sangat menarik dan mereka membuktikan mereka berjaya untuk mendapatkan mata penuh. 2 berbalas 0, 3 mata. 3 mata yang sangat berharga didapatkan. Walaupun sekali lagi pasukan Suhas